Tahun ni saya jumpa di Ampang Puteri lakukan pembedahan jantung. Itulah. Jadi jangan berhenti tapi benci. Benci dadah, benci. Kita orang training di rumah pemilihan kami akan ambil dadah. Tabu atau najis. Atau najis. Tapi bukan najis orang lah. Najis, lembu lah. Pakai buntung dia banyak lembu. Dia tengah kian ni, dia ambil lah. Tuan-tuan, dia dah tak kira. Dia dah tak dapat benda tu, dia lompat kat atas lembu tu. Biasa. Yang main berlebihan. Tapi di rumah pemilihan kami gunakan cuka nipah. Cuka apple, cuka nipah ataupun cuka ni, kurma. Cuka. Nabi pun beritahu sebaik-baik lauk ataupun kuah adalah cuka. Itu pasal kalau kita pergi kenduri, kalau makan nasi itu, dia ada apa? Lala. Apa tu dia buah ada cuka sikit? Nanas, dalca. Alca. Okay. Saya makanan Melayu tak berapa faham. Alca timun, nampak? Tu untuk ni detox. Kalau kita makan, kita berhenti azan tak? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau ada siapa-siapa, ubat dia yang pertama sekali adalah cuka. Selepas dia seokok ataupun ambil benda tu, suruh dia minum cuka. Kalau dadah, setengah cawan. Ya, secawan. Minum. InsyaAllah selepas tu dia tak nak. Kalau okok, 2 sudu. Lepas dia tarik. Cara isap okok, syarat isap okok, cara sah isap okok, bukan isap tak, tu rugi. Itu membazir. Itu sahabat syaitan. Dia kalau sedut InsyaAllah sebatang cukup 1 hari. Sedut Alhamdulillah. Sebelum Allahumma barik lana. Jangan membazir. Itu yang isteri kena penyakit sebab pencemaran dalam sekitar. Jabatan dalam sekitar kena ambil tindakan. Patutnya saya rasa orang perempuan setuju. Sedut jangan hembus sebab membazir. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan siapa yang sokok, saya pesan juga kalau ustaz. Kadang-kadang ramai jemaah ni sokok. Dia pergi taruh okok kau punya. Okok hang baca doa, Allah tak terima doa. Relax you. Relax. Jangan doa belacur pun Allah terima. Orang ni jemaah ni imam sokok. Imam bangkit dulu je lah. Pedih tengok kipah. Hui. Jangan bagi rapat sangat. Dalam dakwah dia tidak boleh terlalu ganas. Dia kena dulu sopan santun. Alhamdulillah kalau ikut maknya yang dah ada payudara, yang dah buang kemaluan perempuan pun, alhamdulillah, dah buang kemaluan lelaki pakai kemaluan perempuan pun, alhamdulillah dah 10 orang menunaikan umrah. Dan tahun ni kita tengah berusaha untuk menghantar seorang maknya daripada Pahang untuk menunaikan haji. Mereka pun boleh berubah. Siapa kita untuk menghukum orang untuk masuk neraka ataupun syurga? Tak boleh. InsyaAllah bila hidayah datang, sejahat-jahat manusia boleh bertukar menjadi Amirul Mukminin. Sejahat-jahat manusia boleh bertukar menjadi Al-Was. Sejahat-jahat manusia bila datang hidayah boleh bertukar menjadi Suraqah. Semua manusia boleh berubah. Tapi kitalah pendekatan kita bagaimana. Kalau kita kasar sangat, orang pun tak minat. Kalau lembut sangat, kadang-kadang kita bagus. Orang surau, orang masjid pajak song, suami tak solat. Kadang-kadang suami AJK masjid, pajak sing, bukan pajak song ni semua baik-baik, insyaAllah. Ni pajak sing. Tiba-tiba bila suami tak solat, dah itulah. Isteri pula curi, abang, dah pukul 10 dah ni. Kenapa abang tak solat lagi ni? Ya Allah, abang AJK surau, AJK masjid. Satu pajak sing memang. Pukul 10, nak pula sebelah jiran. Tengok, AJK masjid pun terbabat salat subuh, terutama Sabtu Ahad. Orang perempuan jangan. Itu yang dia neraka.
Cara kejut suami bangun solat subuh tanpa menggunakan suara, saya akan ajar tip dia. Tip ni sangat berkesan, iaitu duduk di atas perut suami anda. Teknik ni berkesan sekiranya berat badan anda melebihi daripada berat air ini. InsyaAllah duduk InsyaAllah bangun orang tu. Kalau anda ringan, enjut kali kedua. InsyaAllah bangkit. Tapi jangan enjut kali ketiga. Kalau enjut kali ketiga tak bangkit, janda anda. Paksa cari orang lain. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, balik pada masalah dadah tadi. Masalah dadah dan hidupan boleh diselesaikan dengan penguatkuasaan undang-undang. Dulu kita ada Puspen, kita ada pusat serenity. Seorang anak lelaki Melayu masuk universiti, 14 orang masuk pusat serenity. Dan akhirnya kerajaan bubar semua, tukar kepada klinik care and cure. Siapa yang volunteer? Jumlah penagih dadah di Malaysia yang baru setiap hari 16 orang penagih baru dan 18 orang penagih berulang daripada yang lama. Jumlah tak tahu, wallahu a'lam. Jangka lebih daripada 2 juta jangkaan. Jangkaan lebih 2 juta. Mau lebih ke? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, masalah kedua adalah masalah jenayah. Ragut, rogot. Kalau rompak tu, kalau ni saya jangka warga negara asing. Jumlah penduduk Malaysia 27 juta. Statistik mengatakan seorang lelaki 14 orang perempuan. Itu pun yang orang perempuan yang marah, yang tengok video dia yang marah. Itu pun perempuan pun tak bagi suami nikah lagi. Sian orang perempuan. Sian. Seorang lelaki 14 orang perempuan. Statistik United Nations, seorang lelaki 37 orang perempuan. Nabi beritahulah hadis Nabi, apabila tiba hampir kiamat, seorang lelaki menguruskan 50 orang perempuan. Itu pun isi tak lagi. Sian suami pajak seorang. Allah Akbar. Sian macam kak yang marah saya ni gurau tu. Tapi saya nak tanya orang perempuan, saya nak dengar semua pajak seorang ni, orang perempuan banyak tu. Saya nak tanya, orang lelaki kan kebanyakannya tamak, betul tak? Dia tak cukup seorang isteri, betul atau tidak? Tak jawab. Dia tak jawab, lelaki tu kan jawab. Memang orang lelaki tamak, tak cukup seorang isteri. Saya nak tanya lelaki pula, orang perempuan tamak, dia ada seorang lelaki yang baik, yang alim, yang wara, dia tak nak kongsikan. Dia tamak tak? Tamak imam seorang je. Mana imam tidur luar malam ni. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, begini, lelaki tamak sebab tak cukup seorang. Saya ni insyaAllah bini saya seorang. Kalau bini saya tengok video ni takut juga, tapi boleh jawab. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, simpatilah kepada mereka. Jumlah perceraian setiap hari di Malaysia, 77 pasangan Islam bercerai. Siapa nak jaga janda-janda tu? Ni saya pun susah hati ni. Ramai artis saya jadi janda ni. Saya pun susah hati dia ni, macam mana ni. Dia orang pun saya ada call dia, berdebar macam tu. Pepatah, orang-orang Penang kata, pepatah dia, daripada cempedak lebih baik nangka, daripada budak lebih baik janda. Dah apa? Kita patah balik pada tajuk. Tajuk yang kedua, masalah sosial jenayah. Kadang-kadang nak berat, takut keluar duit dan bank. Tapi jenayah ragut ni sebenarnya banyak manfaatnya, iaitu mengelakkan orang perempuan pakai barang kemas banyak. Orang perempuan tak payahlah pakai sampai 16 handbag. Tak payah. Tak payah buat handbag, bawa beg plastik dah. Ni handbag, asal tiap-tiap kali raya satu handbag baru, tiap-tiap kali raya satu handbag baru, tiap-tiap kali raya LV, tiap-tiap kali raya Bonia, beli yang bandelnya sudah. Sudah. Apa kena-kena handbag dengan wanita? Dah kena ragut, segala-galanya habis. Tak nak pakai pakai jubah tu, pakai tu, wash bag.
Ustaz tak faham. Handbag dengan wanita umpama jantung dan hati. Kami bersatu padu. Dah, tak nak. Kadang-kadang kita bila ada sifat riak dengan barang kemas, ada ujub, ada takabur dengan barang kemas. Ni suami aku beli, dia bubuh, pak, pergi kedui kahwin, daripada sini sampai ke atas ni, sampai ke tiap, penuh gelap. Orang ragut ni, dia tak ragut orang miskin, dia dah buat sekali. Dah, kita harap kecekapan PDRM, Polis Diraja Malaysia sekarang dah bertambah. Di bawah kita ada sistem NKRA itu. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak polis kerana betul-betul lumus. Tapi jenayah hari ini dia tak kira siapa. Pihak polis sendiri pun baru-baru ini dilanggar. Sial. Dan kita doakan pihak polis yang meninggal dunia itu dapat pahala syahid. Dan begitu juga yang dilahan itu. Sial tuan-tuan. Kita tak kenal, kita tak tahu tuan-tuan. Okey, kita terus lagi. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah seterusnya adalah masalah remaja. Saya pernah pakai naik LRT. Tuan-tuan kenal LRT? Kat KL ada LRT. Saya daripada rumah saya Seri Gombak, saya boring bawa kereta saya laju sangat. Start dah sampai. Jadi saya nak perlahan sikit pergi naik LRT. Naik LRT saya bawa kereta pakai kurpa, pakai ketayap ni. Saya duduk nanti daripada hentian Putra tu naik tengah jalan, tiba-tiba kat Wangsa Maju ada dua orang pasangan lelaki dan perempuan pelajar sekolah dengan uniform. Yang perempuan tu pakai telekuk, tudung. Mereka duduk depan saya. Ada Amoy, ada Su, ada India seorang. Tiba-tiba dia orang bercium depan saya. Bercium. Saya dia pandang, dia cium balik. Budak-budak. Saya pandang budak tu umum, saya rasa dalam form 4. Yang budak perempuan tu mungkin form 4 atau form 3. Ni di KL, bukan Pajak Asong. KL. Dia pandang, dia cium balik. Sampai asal tu apa dia cakap, belah pergi gerabak lain. India tadi pun, Aceh ni pun pindah gerabak lain. Tinggal saya. Tuan-tuan, saya ni sepatutnya tak jadi ustaz. Patut jadi tentera. Sekolah pun sekolah tentera. Cita-cita tentera, kalau saya jadi tentera nak ramai orang saya tembak. Tapi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, apa berlaku? Dia pandang je. Saya pun angkat ketayap, bolang kurta. Saya rasa roh saya dah jadi Bruce Lee dah. Orang melantun dia. Tuan-tuan, saya berpi. Ni pendakwah orang kena TV9. Kan keluar metro TV9 membelasah budak-budak. Sia-sia. Saya pun pergi pegang palang di situ. Dia pun tengok. Faham? Budak hari ni umbul-umbul pelembut lagi. Kalau aku bagi dia geram tu. Tapi apa berlaku? Dia memang jenis mak bapak dia kurang ajar. Dia tu dia jadi kurang ajar. Jadi apa berlaku? Tiba-tiba Allah campak hidayah. Saya jadi tenang. Saya cakap, Jom, faham? Kau ni menyibuk je. Dia cakap macam ni, Jom. Dia awet, dia buka tudung. Dia masih cium awet ni. Jom, awet kau putih lah. Awet kau putih siut. Kalau aku cium sikit boleh lah. Dia tepis tangan saya. Kau tak tahu ke cium-cium tu haram? Insya saya cakap apa? Haram. Aku dah tak tahan ni. Saya pun buat macam skizo macam tu. Nak cium awet dia tu. Awet dia lari. Selang beberapa saat saya rasa dia terantuk tiang. Aduh, sakit. Saya tengok macam tu. Saya pandang. Tak dapat dia. Kau pun jam juga. Dia pegang buat keluar yang liur. Memang keluar yang liur saya. Dia pun lari. Gila betul. Ini adalah teknik pencegahan maksiat era moden. Besok pergi kat supermarket. Weh kecil dah. InsyaAllah lari. Tapi kena pastikan boyfriend dia lebih kecil daripada anda.
Kalau boyfriend besar dia bilang, dah lah kau ambil mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau dia bawa geng dia. Tahu ni, hari ni buka je lama website je Melayu berdebu, Melayu bogel, Melayu boleh, Melayu apa, jangan Melayu tudung lagi. Allah. Yahudi menyerang Malaysia, Yahudi menyerang dunia dengan 5F. F yang pertama, food, makanan. Lah ni kita dengar coklat Cadbury. Kalau filem Piramli ada hari ni, dia kata bapa yang membesarkan Sazali cara Cadbury buta. Jadi dia boleh kata ganti kepada bagian. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita pujuk diri kita. Tengok budak-budak ni, tengok tadi Allah. Bapa tu garang anak-anak, bapa jeling. Sekarang ni bapa hang siapa? Hang duduk. Dia kata, bapa siapa? Banyak bapa bagus sangat. Bapa pun ada skandal dengan janda jual game pisang. Dia bercurus dia kata. Dah suami isteri gaduh, dia lepas. Yang memang budak-budak lagi, dia pandai. Dia pandai. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat. Dah remaja pada hari ini ada masalah rempit, masalah ponteng sekolah, masalah cyber cafe. Budak-budak hari ini ponteng cyber cafe. Masalah dada, masalah gangsterism, KL gangster. Nak jadi syak, nak jadi malik, nak jadi tailong, nak jadi sengat. Apa tu sengat? Cikgu rotan buat sengat dulu. Tengok main-main. Tengok main-main. Tu yang cikgu kena menumbuk baru ni. Zaman dulu mana ada cikgu tumbuk. Saya public kening, cikgu rotan saya tepis. Cikgu bagi berdemam 13 kali atas stage. Cikgu tu Cikgu Wahid nama dia. Dah tak handsome dah sekarang. Tapi alhamdulillah saya tetap berdoa untuk kebaikan itu. Tuan-tuan, dulu mana ada. Sekarang ya Allah campakkan satu bencana masalah sosial remaja-remaja yang berpenyakit. Nak tengok bangsa, sesuatu generasi akan datang, tengok generasi itu. Tengok pemuda. Tengok ni Allah. Ya, alhamdulillah pada malam ni terupan hati saya. Tengok ramai anak muda main masjid pada song ni. Apa? Kira imam pun kira muda lagi lah. Yang duduk depan ni kira muda, duduk belakang tu insya-Allah 3 Jumaat lagi meninggal lah. Bukan meninggal apa? Meninggal dekat maksiat insya-Allah. Okey. Dah. Apa ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selesai saja masalah remaja. Kita masalah remaja banyak. Terutama keruntuhan moral. Bapa dengan anak sendiri. Saya ada gambar-gambar. Tapi kalau saya buat gambar tu, saya tak nak buat di masjid. Saya nak buat di padang. Tunjuk gambar tu tuan-tuan, bagi saya 3 jam. Saya berceramah bab masalah sosial. Saya tunjuk gambar. Bapa dengan anak sendiri. Anak mengandung anak yang kedua bapa. Tu atas sungai tadi. Memang tu. Bala dan nak akhir zaman dan nak kiamat dunia. Dah, tunjuk ni. Tuan-tuan, kalau adik-beradik sendiri di rumah pembulihan saya yang mengandung anak luar nikah 380 orang. Yang paling ramai mengandung anak luar nikah pelajar tingkatan 2. Yang paling muda mengandung anak luar nikah umur 10 tahun. Ustaz boleh? Ustaz, cuba try. Kalau boleh, jadi ya. Mak dan ayah telah menjadi kewajipan. Apabila anak perempuan kita datang haid, maka wajib beritahu dia. Apabila kamu ditiduri oleh seorang lelaki, kamu akan mengandung. Kena wajib beritahu. Ni mak bapak tahu. Dia tak beritahu, dia sibuk happy birthday to you, ataupun dia sibuk WhatsApp. Tuan-tuan, kadang-kadang ramai isteri tanya, Ustaz, suami saya balik. WhatsApp. Sampai tengah malam. Tuan-tuan, untuk menghormati isteri kita, balik rumah tutup handphone, matikan handphone. Jangan WhatsApp-WhatsApp. Layan isteri kita sebaik-baiknya umpama permaisuri. Tapi kalau nak masuk tandas, kita on balik handphone. Itu teknik yang berkesan. Dalam tandas, on handphone, InsyaAllah.
Dia pun tak check handphone kita. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Good. Masalah yang seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat selepas masalah remaja, masalah agama. Masalah agama. Hari ini ada orang anti hadis. Dia kata hadis-hadis semua mengarut kita pegang Quran. Ada orang kata hadis ni lemah, hadis ni tak apa, betul lah, itu bidang dia. Tapi isu dia jangan kita memecah belahkan masyarakat. Kalau boleh yang tu kita buat level universiti, tafadhal masyarakat, tafadhal, tak ada masalah. Tapi kalau boleh kita boleh didik ustaz ni pun buat main hadis-hadis yang sahih pun sedap juga. Tapi jangan menimbulkan pertelingkahan. Tok guru hang betul, tok guru ni tak betul, tok guru ni betul, jadi tak nak. Kadang-kadang ada ustaz main pun ada ustaz kena pulau. Sedih. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah agama, murtad. Murtad. Isu kalimah Allah, ada orang berani cabar. Zaman dulu ada orang berani cabar. Berani sebut. Berani sebut dulu. Baik yang kafir dulu baik berani sebut. Allah, Tuhan, Yesus. Kau berani sebut depan orang Melayu kita. Mau pecah muka dan tuan-tuan. Dulu dengar orang murtad main kita. Natrah punya isu tuan-tuan. Orang minum arak, bangkit, lawan. Kita ini tak ada rasa apa, murtad biasa. Jumlah murtad kata Tan Sri Harun Sani dalam pembentangan dari Jabatan Agama Islam Melaka, di Melaka tuan-tuan, lebih dari 1 juta. Tak ada rasa pasal. Tak ada pasal masalah murtad. Saya nak cerita tuan-tuan, pernah saya diminta berdakwah ke luar negara di London. Saya berdakwah di London tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, diminta berdialog dengan seorang padri. Saya pun berdialog dengan padri. Punca orang murtad 5 soalan. Pertama, Nabi Muhammad seorang yang gila seks. Betul tidak? Betul tak? Nabi Muhammad seorang gila seks. Sebab tu bini dia ramai. Orang perempuan kita tak. Tapi paling ramai murtad yang perempuan. Sebab dia tak boleh. Dia tengah ada masalah dengan suami dia. Suami nak kahwin lain. Dia tak boleh terima poligami dalam Islam. Main masuk jarum pelan-pelan. Akhirnya murtad. Kristian, Jesus tak pernah berkahwin. Nabi Isa tak pernah berkahwin. Nabi Muhammad gila seks. Jadi saya nak buat. Jadi jawapan dia, Nabi Muhammad, bukan saya berdialog tu, alhamdulillah akhirnya padri itu masuk Islam. Alhamdulillah. Saya punya bahasa Inggeris, saya minta maaf lah. Bukan saya nak belagak. My English is very excellent. Very, very excellent. Breakdown. Bukan broken, jahanam terus. Tapi saya pun tak faham masa saya ucap tu semua orang angguk. Maknanya bantuan Allah ketika berdakwah ni bukan bahasa perantara ni, hati. Alhamdulillah padri masuk Islam. Masa saya cakap sebenarnya Muhammad bukan seorang yang gila seks. Ketahuilah kamu ketika Mekah zaman Muhammad, ketika itu Mekah jadi pusat pelancongan dunia, pusat perdagangan dunia. Kerana apa? Kerana menyediakan kanak-kanak Arab jahiliah yang daripada umur 6 tahun menjadi pelacur. Sehingga 9 tahun, sekiranya 9 tahun mereka tidak dilacurkan, tak ada pelacur pelanggan, maka dia akan ditanam hidup-hidup. Itu punca menyebabkan Mekah famous. Kalaulah seorang yang gila seks, buat apa nak kahwin lain? Pergi cari pelacur, pergi spa. Pergi rumah urut batin. Ya, tak nak. Nabi Muhammad dia berkahwin bukan sebab seks, sebab dakwah. Kahwin ramai. Kita nak kahwin ramai boleh. Kita kata ustaz saya nak kahwin ramai sebab tu sunnah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ikut sirah. Sirah dia apa? Sirah Rasulullah berkahwin selepas isteri pertama dia meninggal dunia. Setika-tika. Balik ni tengok bini kita. Bila bini nak meninggal. Meninggal. Tuan-tuan, saya nak pesan ni, orang perempuan, kalau suami sakit, pergi hospital. Tapi itu sembahyang pun doa, ya Allah, ya Tuhan, suami aku sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Okay?
Tapi kalau orang perempuan sakit, suami pergi hospital, baca doa apa? Tak ada dia baca doa. Ada Ustaz, muslimin wal muslimat. Apa dia suami dia? Kalau dia pun baca doa, ya Allah, aku redha. Amin. Jangan main-main, jangan percaya suami sangat. Bukan orang pajak song. Ini pajak sing. Okey. Saya minum betul-betul. Dah sejuk dah kopi. Subhanallah. Di saat next time fresh orange, fresh apple ke, kurma semua. Tu kebanyakan ustaz-ustaz sakit sebab kurang suplemen untuk main air putih. Okay, go. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, masalah murtad memang banyak. Saya pernah habis dakwah di luar negara, balik Malaysia, tiba-tiba saya dapat laporan Jabatan Agama Islam Sabah minta tolong saya, tolong Ustaz, kami ada ni kawan-kawan lah, bukan Jabatan Agama Islam Sabah, kawan-kawan. Dia minta tolong Ustaz, kat sini ada satu kawasan pedalaman 10 kali murtad, 10 kali Islam, 10 kali Kristian. Bila orang Kristian datang, dia bubuh kubah tu, dia buka atas tu, bubuh lambang bulan sabit. Dan orang asli pandai ni. Lepas tu bila orang Islam datang, dia bubuh ti. Dia tipu dua-dua pendakwah. Tiba-tiba dia panggil Ustaz Nafi, tolong lah selesaikan masalah ni. 300 lebih kampung tu. Saya pun pergi masuk kawasan pedalaman. Tiba-tiba kawasan pedalaman tu apa berlaku? Naik Pajero 12 jam kat Sabah. Tiba-tiba saya dulu gemuk, bawa generator. Allah Akbar. Dia ingat orang gemuk kuat sangat kan? Dia bawa generator. Tiba-tiba dalam 1 jam perjalanan kaki, tiba-tiba ustaz yang paling depan panggil saya. Oi, panggil Ustaz Nafi, kita dalam bahaya ni. Saya pun letak generator berlari seakan-akan Naruto, tapi bukan Acroman. Sebab kita kalah main badminton dengan Jepun, bukan Acroman, Naruto. Bang, lari. Bila masuk tu, apakah yang you? Tanya. Dia kata, Ustaz, kita dalam keadaan bahaya. Tapi 12 orang. Ustaz, dia pun tolak saya ke depan. Kita dalam keadaan yang paling bahaya. Ini dah satu-satu jalan untuk kampung seberang. Dia tolak saya ke depan, dia orang lagi ke belakang. Punya bagi Ustaz-Ustaz. Saya kata, oi, nak buat apa ni? Dia kata, Ustaz Nafi, bacalah doa halau babi. Saya kata, mana ada doa halau babi? Jadi saya pun tengok babi. Babi sedang berkubang. Ni babi hutan bukan babi yang ribet. Bukan. Ni babi hutan yang ribet tu penipu. Mana ada burung terbang kena elastik dia. Babi mana ada warna hijau. Tuan-tuan, dan dia seekor babi tu berdiri, saya rasa dah tinggi dia. Tinggi. Itu saya rasa dia punya typhoid. Berdiri. Muka serius je. Saya dah tak buat apa. Saya memang senyuman. Oh, saya senyum. Dia masaham je. Tu kadang-kadang saya jumpa orang, saya senyum kat masjid. Dia masam. Saya teringat benda sama muka pakcik ni dengan dia. Sama awal lah. Tak nak. Kita orang masjid, main masjid dapat bahagia. Kita kena sebarkan salam dan sebarkan senyuman. Macam mana orang nak pergi masjid, tengok muka orang masjid macam bodoh kan? Tak potong. Tak nak. Bukan kena senyum. Nabi seorang yang senyuman. Jadi saya pun cakap kat babi, wahai babi, angkat bola, tak ada. Faham, wahai babi, sesungguhnya kau lebih mulia daripada aku. Dia jawab, wahai babi, aku bersama rakan-rakanku ingin berdakwah kepada Islam. Tapi engkau lebih mulia daripada aku kerana engkau tidak pernah berumur, tidak pernah mengeluh. Engkau dijadikan binatang yang bodoh, jijik dan kotor. Engkau tidak pernah mengeluh pada Allah. Engkau lebih mulia daripada aku. Wahai babi, engkau dijadikan dagingmu najis untuk dimakan, haram untuk dimakan, kulitmu najis untuk disentuh. Engkau lebih mulia daripada aku kerana engkau tidak pernah mengeluh. Wahai babi, aku bersama rakan-rakanku ingin menyampaikan agama ke kampung seberang. Izinkan kami lalu. Babi yang pailang tu, dia pusing belakang.
Dia pun berucap pada babi-babi yang lain. Ke tepi. Semua babi ke tepi. Saya pun kena balik dalam belakang jerai tu, pergi jalan. Jalan lalu tepi denai tu, tepi lopak babi tu. Saya nampak babi tu pandang saya macam nak babai.